Aku ni tengok cerita hantu ke, aku tengok cerita cinta ke, aku sampai confused part tu. Aku sebenarnya tengah tengok cerita yang bergenre apa, aku pun tak tahu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan hai kepada korang semua. Welcome to the Pawagam Channel. Review bukan sekadar review. Untuk hari ni aku nak review satu filem yang bertajuk Sayap-Sayap Patah, yang mana filem ni adalah di bawah arahan daripada Rudi Soe Jarwo. Filem ni adalah sebuah filem cinta yang berunsurkan kekeluargaan dengan lakonan hebat daripada Nicholas Saputra dan juga Ariel Tatum. Cerita ni mengisahkan kehidupan sepasang suami isteri iaitu Aji dan juga Nani, yang mana kehidupan diorang ni sangat-sangat bahagia, and sebenarnya diorang ni tengah tunggu masa untuk diorang dapat anak yang pertama. Tapi sebelum kelahiran anak diorang ni, ada a few insiden yang berlaku dalam rumah tangga diorang ni yang menyebabkan kebahagiaan diorang ni mula bergoyang. So apa yang menyebabkan rumah tangga diorang ni bergoyang, iaitu korang kena tengok sendirilah. Before aku bagi tahu pendapat aku tentang cerita Sayap-Sayap Patah ni, aku just nak bagi tahu sikit lah, sebab aku ni bukanlah peminat filem-filem romantik. Untuk filem love story pula, aku nak cakap aku tak suka, tak boleh juga, sebab ada juga cerita-cerita love story yang aku boleh layan. Macam contoh filem love story yang berunsurkan lawak, ada unsur komedi, aku boleh layan. Ataupun love story yang ada selitkan dengan unsur musical, especially kalau musical love story ni boleh relate dengan cerita Hindustan lah. Tapi ada juga cerita Hollywood yang dia masukkan love story plus musical, macam contoh Mamma Mia, aku boleh layan. Tapi bila cerita tu dia love story semata-mata, memang romantik semata-mata, memang aku tak boleh nak layan. Tapi apa yang menarik minat aku untuk aku tengok cerita ni, sebab bila aku tengok dekat trailer, ataupun aku ada baca jugalah diorang punya promosi filem kan, dan cakap cerita ni sebenarnya diadaptasi daripada kejadian rusuhan oleh tahanan dekat Makobrimob. So aku tengoklah, aku cuba cari juga Makobrimob ni. So Makobrimob ni sebenarnya adalah satu HQ untuk satu pasukan khas di bawah polis Indonesia. Kalau kat Malaysia ni aku boleh bagi contoh macam Special Branch. Kat Malaysia kita ada juga Team K9, macam gitulah lebih kurang. Dari situ aku dah expect yang bila aku masuk wayang, cerita ni adalah cerita thriller, action dengan drama. Fine, aku boleh terima lagi sebab ada action, ada thriller. Tapi bila aku masuk wayang, ternyata tidak sebab cerita ni sebenarnya dia mengisahkan lebih kepada kisah-kisah romantik yang membuatkan aku kecewa gila lah dekat situ. Now, let's go to the review. Ada a few things yang aku sebenarnya suka daripada cerita ni. First of all, aku memang suka dia punya cara penyampaian message, which is aku rasa dia punya penyampaian message dalam cerita ni sangat jelas. So aku boleh cakap cerita ni sebenarnya dia lebih kepada nak sampaikan ataupun nak tekankan tentang hubungan sebuah keluarga. Banyak sebenarnya message yang pengarah ni nak bagi dekat penonton. So bagi aku, kalau korang tengok cerita ni, korang jangan just nak menikmati cerita ni, kisah cinta diorang je, jangan. So kau ambil message yang dia nak sampaikan tu, apply dekat rumah tangga korang. So macam aku tak suka pun cerita ni, tapi aku boleh ambil nilai-nilai yang dia bagi and aku cuba perbaiki diri aku sebagai seorang suami. Next thing yang aku suka dalam cerita ni adalah dari segi pembawakan karakter. So bagi aku, pelakon-pelakon dalam cerita ni, tak kiralah pelakon tu daripada pelakon utama hinggalah ke pelakon sampingan, bagi aku diorang berjaya bawa watak masing-masing dengan jayanya, and diorang berjaya menghidupkan karakter-karakter yang ada. Next ni aku nak puji dekat dia punya music editor ataupun music director lah, sebab cara susunan background music tu pada aku sangat kemas, and even ada 1-2 scene yang sebenarnya background music tu agak kuat, tapi dia tak menyakitkan telinga aku sebab dia sesuai, dia kena dengan mood scene tersebut. Last thing yang aku suka tentang cerita ni adalah dia punya opening dengan dia punya closing. Tapi kalau nak cakap aku suka sangat pun tak, tapi pada aku dia lebih kepada atas par, dengan tak tapi aku lebih pilih kepada dia okey je lah, natural. Untuk opening dia ni, cara dia build up karakter, pace movie tu tak terlalu laju. So aku rasa untuk cerita love story, pace dia dah and untuk pengenalan ataupun dia punya build up karakter pun pada aku ngam, dia tak ada masalah terlalu slow ataupun terlalu laju. And dia punya closing pula, untuk closing cerita ni pun aku rasa cuma untuk cerita ni jangan expect dia adalah happy ending story. Cerita ni bukan happy ending story sebab cerita ni sebenarnya diorang nak dedicatedkan kepada mangsa-mangsa yang terkorban semasa rusuhan dekat Makobrimob tu. Now aku nak cakap tentang apa yang aku tak suka tentang cerita ni, tapi
aku tak suka bukanlah sebab cerita ni tak best. Cuma mungkin sebab bukan selera aku, itu yang menyebabkan bagi aku dia satu kekurangan lah. Yelah, sebab aku kan tak minat love story. Antara yang aku tak suka dalam cerita ni adalah dia punya plot dan juga storyline. Sebab before aku masuk wayang, aku dah ada satu expectation yang mengatakan aku akan tengok cerita action dan juga thriller. So mungkin love story tu ada sikit-sikit je, just untuk dia punya selang-selang je. Sebab bila aku tengok promo, diorang highlightkan tentang cerita insiden kerusuhan tu. So bila aku masuk dekat wayang, apa yang disajikan dekat aku adalah majority scene dekat dalam cerita ni adalah kisah percintaan antara Aji dan juga Nani. So which is benda tu sangat-sangat disappointed lah. Aku sangat kecewa tentang perkara ni. Tapi if korang memang peminat cerita-cerita cinta, so pada aku korang kalau tengok cerita ni, korang tak ada masalah pun dengan plot dengan storyline dia. Pada aku okey je. Cuma sebab aku tak suka cerita cinta, so memang plot dengan storyline dia bagi aku cloud lah. Next thing yang aku tak suka tentang cerita ni, aku rasa yang ini memang tak ada ubat punya lah. Aku tak boleh terima betul kesilapan ni. Cara positioning kamera ataupun camera angle lah. Aku ambil contoh lah. Satu contoh, ada satu scene ni, subjek dia dekat ruang tamu, tengah duduk, tengah bersedih. Kamera dia position dekat dalam bilik. Kau memang nampak ada rangka pintu, ada bingkai pintu. Lepas tu tengah tengok, bila kau sebagai seorang penonton, kau akan rasa kau ni macam someone yang tengah nak buat something dekat subjek. Tapi bila dia masuk macam itu, dia tengah tengok, lepas tunggu, tak ada apa-apa jadi. Aku macam, apa benda yang kau ni buat sebenarnya? Okay, tu satu. Second, ada satu part yang aku rasa dekat-dekat ending. Dia macam tengah suasana background tu, tengah suasana huru-hara gila, bunyi memang bunyi huru-hara lah. Lepas tu tiba-tiba kamera ni tunjuk dekat satu tempat yang gelap, yang tak ada apa-apa. Tu macam mana kau nak cakap? Okay, dia macam contoh kau tengah tengok cerita zombie tau. Kau tengah tengok cerita zombie, lepas tu background tengah bunyi bising huru-hara, kamera dekat satu tempat gelap yang kau expect macam sama ada hantu keluar ke apa ke. Aku masa scene tu aku rasa aku ni tengok cerita hantu ke, aku tengok cerita cinta ke, aku sampai confused part tu. Aku sebenarnya tengah tengok cerita yang bergenre apa aku tak tahu. And last thing yang aku tak suka tentang cerita ni adalah dia punya action sequence. Yang bila aku tengok action sequence ni, aku boleh nak termenung pun ada, aku rasa kelakar pun ada. Sebab pada aku action sequence dia memang tak jadi, memang teruk. Bukanlah teruk disebabkan apa, sangat tak realistik. Lepas tu dengan dia punya sound effect pun sangat kelakar bagi aku. So pada aku action sequence dengan thriller tu, aku rasa diorang just masukkan untuk ada-ada je. Diorang memang nak fokuskan 70% to 80%, diorang memang nak fokuskan on kisah percintaan Aji dengan Nani. So lain-lain tu macam ada-ada je. Kalau kau buat action sequence yang macam gitu, baik kau tak payah masukkan pun tak apalah aku rasa. So untuk rating cerita ni, aku tengok IMDb bagi 5.4/10. Personal rating aku untuk cerita ni adalah 6/10. Jadi itulah aku punya pendapat peribadi tentang cerita Sayap-Sayap Patah. So korang mungkin ada pendapat yang berbeza, korang boleh tinggalkan komen dekat bawah lah. So jangan lupa like, subscribe dan tekan bell notification. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.